Okey, muka surat 37. Babu salatin nafli. Babu salatin nafli. Ila asyrafil nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita kesempatan waktu dan kesihatan yang baik dapat sama-sama kita hadir ke kelas kita pada pagi ini dan dapat sama-sama kita menyambung kembali siri pengajian kitab Mat'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Baik, kita dah pun habis bab sujud sahwi dan pada pagi ini kita akan menyambung tajuk babu salatin nafli, bab sembahyang sunat. Maknanya ibarat kita pada pagi ini tuan-tuan, kita nak memilih di manakah pelaburan-pelaburan yang boleh memberi keuntungan yang banyak kepada kita di hari akhirat. Ya, dia cerita sunat ni cerita pelaburan. Nak buat dapat, tak buat rugi. Okey. Tu dalam bab solat sunat. Okey. Bermula sembahyang sunat itu dua bahagi. Okey, sembahyang sunat ada dua bahagian ya. Satu bahagi tiada sunat berjamaah. Dia dua keadaan ya. Satu dia ada jemaah, yang kedua tanpa jemaah. Maknanya pembahagian dia ada dua. Satu tanpa jemaah, maknanya secara individu lah. Yang kedua secara berjemaah. Berjemaah tak banyak, tapi tanpa berjemaah ini yang banyak. Yang kena buat seorang-seorang ni yang banyak. Okey. Yang ni tak banyak maya raya, itu je lah ni. Maya minta hujan, dia tak banyak. Baik. Cuba kita lihat yang tanpa jemaah dulu. Tiada sunat berjemaah seperti sunat rawatib yang mengikut bagi segala fardu. Maknanya yang tanpa jemaah ni, yang pertamanya kata dia solat sunat rawatib. Hari ini kita nak lihat yang kita dah buat qabliyah ba'diyah tu, kita buat je tanpa kita tahu mana muakkadah, mana yang ghair muakkadah. Jadi pagi ni tuan-tuan lihat hak mana yang muakkadah tu, itu kita pulun buat lebih sikit. Yang ghair muakkadah tengok time. Sebab saya duduk puas kadang-kadang punya nak mengejar dia datang bila nak qomat dah. Tu takbir, sedangkan tu ghair muakkadah. Kecuali yang muakkadah. Baik, muakkadah maknanya yang sangat-sangat dituntut. Okey, dan yang muakkadnya, muakkad tu yang sangat-sangat dituntut. Sudah muakkad. 2 rakaat dahulu daripada sembahyang subuh. Ya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Ni yang pertama yang muakkadah. Rugi siapa tak buat, rugi. Rugi yang amat. Sebab dia letak nombor 1, ya. 2 rakaat sebelum subuh, itu yang muakkadah yang sangat dituntut. Kemudian 2 rakaat dahulu daripada zuhur.
Okey, 2 rakaat sebelum Zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya. Okey, selepas Zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripada Maghrib. Nombor 4, 2 rakaat selepas Maghrib. Dan 2 rakaat kemudian daripada Isyak. 2 rakaat selepas Isyak. Baik. Jumlah semua 10. Belum masuk witir ya. Maknanya ini yang dipanggil muakkadah. Yang lain tu ghairu muakkadah. Tak buat pun tak apa sebab Nabi jarang buat. Yang ni kalau boleh jangan tinggal. Ni. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat sebelum isyak. Baik. Selepas isyak. Sebab itu setengah-setengah pengajian kan berceramah kan teruskan isyak kan. Terus maya isyak kan. Sebab dia bukan dalam kategori muakkadah. Dia ghairu muakkadah. Yang muakkadah yang ni. Baik. Kita hari ni di masjid kita pasal apa yang arahan diputuskan untuk beri 15 minit supaya jemaah dapat buat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Memang ada hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Bahrul Mazi dihuraikan tentang kelebihan siapa yang dapat solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. So adalah hadis, ada dalil dia. Cuma dalam konteks bab solatun nafli, solat sunat ini yang muakkad di sudut rawatib yang rawatib yang muakkad yang dituntut ini saja. Nah, ada 10 saja. Jadi bila kita datang, katalah maghrib kan. Kita mamai tu imam bila nak qomat, tak payah buat qabliyah, terus je. Sebab yang muakkad selepas maghrib. So tak buat lepas maghrib rugi. Pokok mana gopoh-gopoh kalut nak pergi mana pun, wirid tinggal sekejap terus buat solat sunat, kemudian teruskan kita punya aktiviti urusan. Okey, ni faham betul-betul nah. Dia ada 10 yang muakkadah dalam kitab ni. Memang dalam hadis pun ada 10 ni. Dalam satu hadis saya pernah baca memang disebut 10 ni je. Yang dikatakan solat sunat rawatib yang muakkadah, yang sangat-sangat dituntut. Ya. Ada bab dia. Qada solat sunat boleh? Tak kita cerita. Boleh solat sunat boleh diqada. Sagi. Ada. Jangan bimbang. Dia detail ni detail. Hari ni kita akan mengaji tak apa. Don't worry. Baguslah dia tanya bagus. Memang hak ustaz duk ajak di masjid pun semua benda tu dalam kitab belaka. Cuma kita tak nak jumpa ya. So hari ni kita cuba tengok satu-satu. Mudah-mudahan kita dapat faham. Baik. 2 rakaat kemudian isyak dan witir kemudian daripada isyak. Tentang pasalnya kami duk buat lepas isyak mayang panjang-panjang tu, solat sunat. Habis solat sunat ni terus sambung witir. Ya. 3 rakaat witir buat 2 1 lah ya. Maknanya 2 plus 1 lah. Okey, witir. Lepas isyak terus buat. Jangan duk kalut sampai pasal malam lah. Macam-macam kan. Sebab kita walaupun boleh kita buat lepas qiyamul lail, tapi kadang-kadang takut tak dan. Jaga lewat tak dan. Sempat tahajud saja. Jadi buat siap-siap selepas isyak. Tu yang kita duk ajar sahabat kita kan, lepas isyak tu sembahyang panjang sikit. Okey, buat witir 3 rakaat, 2 rakaat, 1 salam, kemudian 1 rakaat, selesai. Lepas tu baliklah. Nak makan nasi ke, nak buat tahlil ke, nak kenuri ke, nak pergi mana-mana ke, ikut. Ya. Itu benda yang muakkadah. Ya, muakkadah. Baik. Sekarang lihat pula dan ghairu muakkadnya. Maknanya yang tidak dituntut, ya. Yang tidak dituntut, ghairu muakkadah. Ditambahkan 2 rakaat pula dahulu daripada zuhur. Jadi maknanya yang kita sembahyang 2 tadi tambah lagi 2 rakaat.
Dalam konteks sembahyang nawafil dikira tak dituntut, tapi nak buat ada masa, buatlah, memang sunat, pahala dapat, tak ada masalah. Dan 2 rakaat pula kemudian daripadanya. Jadi selepas zuhur pun boleh buat 4 rakaat sunat. 2 ba'diyah, 2 lagi tambah. Jadi boleh buat 4, tak ada masalah. Okay. Dia bukan kata salah pun, tak ada masalah. Dan 4 rakaat dahulu daripada asar. Jadi kita mayang asar, sebelum asar sunat, kita buat 4 rakaat. Ya? Boleh buat 4 rakaat. Dan 2 rakaat yang ringan dahulu daripada maghrib. Ringan maknanya sebelum maghrib ni benda yang tak diuntuk boleh buat. Ringan maknanya kita tak payah baca surah lah. Baca Fatihah terus rokok. Tu makna ringan. Sekadar kalau nak buat lah, tengok timing lah. Kita main masjid awal, kita buat solat sunat tahiyat masjid, tunggu kan, lepas tu azan. Nak tunggu bila sampai imam lambat lagi, kita buat 2 rakaat sebelum maghrib. Tu tak ada masalah tuan-tuan. Boleh buat belakang. Dia sunat, boleh buat. Dan 2 rakaat dahulu daripada isyak. Ya, semalam solat sunat qabliyah isyak. Kalau tak ada kuliah, tak ada apa, buatlah. Okay. Dan Jumaat, maknanya 2 rakaat sebelum Jumaat sama seperti solat Zuhur. Boleh buat 2 ataupun 4 hari Jumaat. Baik. Maka ni kena faham betul-betul. Malam tu ustaz tu dah ngajak dah kita, dia sebut dah. Ustaz yang ngajak buat apa mana tu. Maka wajib wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan yang ba'diyah. Itu disebut akan qabliyah dan ba'diyah. Dan yang tiada ba'diyah tiada disebut akan qabliyah, seperti dikatanya usolli sunnata subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Baik. Yang kita sebut qabliyah tu kalau ada solat sunat ba'diyah, baru wajib sebut qabliyah. Macam ni kan, Zuhur dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah. Maka lafaz kita berubahlah. Sunnatul zuhri qabliyah atau rakaatan ni qabliyatan lillahi ta'ala. Bagi yang tak ada ba'diyah macam asar atau subuh, maka kita hanya sebut usolli sunnatul subhi rakaataini lillahi ta'ala. Tak perlu sebut qabliyah. Tapi yang ada qabliyah ba'diyah wajib sebut qabliyah dan wajib sebut ba'diyah. Faham nah dia punya ni? Bagi faham betul-betul. Sebab mungkin selama ni kita tersalah buat ke apa kan. Hari ni kita dah mengaji. Ya, maknanya kata dia yang ada qabliyah ba'diyah wajib sebut. Ya, yang tak ada ba'diyah maka qabliyah tak payah sebut. Sebut sunat biasa. Tu sebab dia bagi contoh usolli sunnatul subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Ya, tak payah sebut qabliyah sebab subuh dia tak ada ba'diyah. Jadi memadai kita sebut itu saja. Atau usolli sunnatul asri raka'ataini lillahi ta'ala. Ataupun saja aku sembahyang sunat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebab asar tak ada ba'diyah. Ya? Asar hanya ada qabliyah. Jadi qabliyah tak payah sebut sebab tak ada ba'diyah, sebut sunat biasa je. Sunnatul asri raka'ataini lillahi ta'ala. Baik. Dan pada zuhur atau maghrib atau isyak, maka sebutlah qabliyah. Usolli sunnatul zuhri qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau kita nak tambah rakaatan ini qabliyatan pun boleh. Tak tambah pun tak ada masalah. Yang penting qabliyah tu kena sebut. Atau contoh kedua kata dia usolli sunnatul zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat zuhur selepas. Maknanya yang ada qabliyah ba'diyah kena sebut. Jangan lupa tu sebut ba'diyah ke qabliyah. Maka dikiaskan pada maghrib dan isyak seperti yang demikian itu jua. Jadi dalam konteks sebelum maghrib sebelum isyak dia kan ghairu matlubah. Tapi bila kita nak buat kena sebut juga qabliyah sebab ada ba'diyah. Untuk maghrib dan juga untuk isyak. Dikiaskan maknanya hukum tu samalah. Sama macam kita mayang zuhur tadi, kena ada qabliyah, kena ada ba'diyah. Okey, setakat ni boleh faham nah? Baik. Dan
harus, ni harus harus baginya dijamakkan sunat qabliyah yang muakkadah dan ghair muakkadah dengan satu takbir dan satu salam dengan satu tasyahud atau dua tasyahud, dan yang afdalnya diceraikan dia dengan dua takbiratul ihram dan dua tasyahud dan dua salam. Harus kita jamak qabliyah dengan ba'diyah. Jadi maknanya, lagi dia ajak lafaz dia lagu mana cuma hukum dia harus. Nak buat 4 rakaat terus, kira kita gabung terus qabliyah dengan ba'diyah. Mungkin buat selepas ataupun sebelum. Biasa orang buat selepas lah, selesai. Nah, itu harus hukumnya. Mana harus ni nak buat tak apa, tak buat tak apa. Dan harus pula dijamakkan sunat ba'diyah yang muakkadah dan ghairu muakkadah seperti kafiyat yang dahulu itu. Boleh kita gabungkan solat sunat qabliyah ba'diyah, kita gabungkan yang buat dua-dua macam zuhur, boleh buat 4 rakaat kan, boleh gabung satu salam, buat 4 rakaat terus. Ada setengah-setengah mazhab dia buat, sama ada kita nak buat satu salam, satu tasyahud, ataupun kita ceraikan dua-dua pun tiada masalah. Baik, dia bagi lafaz di sini dan harus baginya pula dihimpunkan sunat qabliyah dan ba'diyah yang muakkadah dan yang ghair muakkadah dengan satu takbir kemudian daripada fardu seperti dikatanya. Okey, kemudian daripada fardu maknanya kita buat gabung ni, kita buat selepas solat fardu. Kita gabung qabliyah dengan ba'diyah tapi kita buat selepas solat. Dia kata boleh gabung. Siapa yang ingin mengejar pahala. Apa lafaz niat dia? Nawaitu usalli. Okey. Nawaitu usalli 8 raka'atin sunnataz zuhril qabliyah wal ba'diyah lillahi ta'ala. Macam boleh hafal. Saya ulang balik Itu nombor nawaitu usalli 8 raka'atin. 8 raka'atin sunnataz zuhril qabliyati wal ba'diyati lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang 8 rakaat. Kalau boleh tahan lah. Sunat zuhur yang dahulu dan yang kemudian kerana Allah Ta'ala. Maknanya kira ni kita buat 4 sebelum. Lepas zuhur kita buat 4. Yang masjid kita buat sekarang lah. Jadi kita tak ada nak buat, kita kata aku nak buat kemudian. Jadi selesai zuhur ni, kita pun lafaz niat macam ni, 8 rakaat mayang. Mayang bangun, yang akhir duduk tiap akhir, bagi salam. Tak pernah dibuat dia orang lah. Tapi hukum dia boleh, harus. Setakat saya hidup, saya tak nak jumpa lagi. Kira orang yang buat ni memang rajin sungguh. Ahli sufi level makam tinggi sekali tu. Rasa tak ada kot. Okay. Jadi maknanya hukumnya harus tuan-tuan, boleh buat. Jadi mayang fardu pun duk i'ah kan. Tambah nak mayang sunat 8 rakaat. Dua boleh gagah macam tarawih tu. Sekali harung 8 rakaat, mungkin boleh fikir 2 kali kot. Sebab tu kalau kita lihat sejarah kan, daripada solat 55 waktu kan dulu kan, turun. Agak-agak macam mana ya umat zaman Nabi dulu sembahyang. Kita hari ni 5 waktu pun puas suruh. Puas suruh anak-anak, puas suruh laki, puas suruh bini, gitu. Baik. Okey, baik. Bermula yang afdal. Okey. Bermula yang afdal segala sunat rawatib itu witir. Maka sekurang-kurangnya serakaat, tetapi seyogianya jangan dikerjakan serakaat kerana khilaf aula. Jadi dia kata dalam afdal semua solat sunat rawatib ni, yang witir tu paling bagus. Ni. Cuma dia kata janganlah pergi buat 1 rakaat. Jadi digalakkan kita buat 2-1.
Kalau tak dan sangat, tak apalah. Dia tak ada masalah buat 1 rakaat. Boleh nah. Cuma dia kata benda tu khilaf. Cuma digalakkan kita buat macam biasa, 2-1-2-1. Witir selepas isyak tu. Digalakkan Nak buat di rumah tak apa, nak buat di masjid tak apa. Ada orang dia buat di rumah kan, lepas wisalan dia buat sunat, dia terus balik, dia sambung buat di rumah. Dia nak kerja pahala solat sunat di rumah. Tak ada masalah. Yang kita bimbang balik rumah tak buat langsung. Niat tu ada. Balik bau bini masak kari, hilang. Niat tu hilang terus. Lagi bagus buat 3 terus. Tapi witir digalakkan buat 2-1. Digalakkan Ada cerita lepas ni. Rajin pula lagi orang kata dia ni, orang akan tuduh pula lagi jadi umpat dia ni mayam maghrib qadha, ni memang kita mayam maghrib ni. Ya sudah. Sebab dalam mayam maghrib jadi rakaat kan. Jadi dia akan kata kita ni jenis tak mayam maghrib, main qadha je. Dah jadi fitnah pula. Jadi kita buat 2-1. Okey. Baik. Dan sekurang-kurang akmalnya. Okey, maknanya sebaik-baik benda sempurna kita buat at least kata dia 3 rakaat. Dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah sabbihisma rabbikal a'la alladhi. Itu untuk witir yang kita mayang macam bulan puasa tu kan. Rakaat pertama witir ni bagus sabbihis. Agak panjanglah. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga, kemudian daripada Fatihah kita baca qul huwallahu ahad. Okey. Itu sekurang-kurang akmal. Dan yang terlebih akmal, akmal ni sempurnalah. Akmal maknanya lebih sempurna. Terlebih sempurna pula kata dia 5 rakaat. Kemudian 7 rakaat. Kemudian 9 rakaat, kemudian 11 rakaat. Itulah last. Dia kata inilah sebanyak-banyaknya, maka tiada sah witir lebih daripada 11 rakaat. Jadi 3, 5, 7, 9, 11. Hak 3 orang tak buat, tak ada nak buat. Kata kita 11 dah. 3 pun belum tentu. Tak tahulah tuan-tuan mengaji hari ni, kok-kok lepas ni iman makin bertambah kan. Dah mengaji hari ni, iman makin bertambah, malam ni nak buat. Lepas insya-Allah ni kita rasa semua tanam keazaman. Lepas bagi salam semua pakai mayang sunat witir belakang, alhamdulillah. Ya. Ni seorang dua aja buat. Yang faham dia buatlah, yang tak faham dia tak buat. Yang faham, yang mengaji. Jadi kita dengan mengaji hari ni pakat-pakat buatlah lepas ni Dia memanglah mula-mula ni payah. Sopa saya dulu pun rasa berat juga, tapi bila dah biasa tak buat rasa bersalah buat. Dia lagu tu mula-mula berat, kita cuba lazimi dia, lama-lama bila dah lazim, bila tak buat kita rasa bersalah, maka kita akan buat. Bila buat dah jadi rutin, tak lama mana pun. Kira orang panas injin kereta tu, kita dah habislah. Kalau lelaki kita tunggulah kereta kan, dia start injin kereta, kita sempat buat tu. Kira sampai-sampai buka pintu, bang ini dah panas. Okey, jom jalan. Tak sempat lagi, sempat. Ni dua-dua lah ni pakat-pakat buat lah ni cerita kalau tak main lelaki dari sini. InsyaAllah boleh. Boleh buat, tak ada masalah. Jadi tiada sah witir lebih daripada 11 rakaat. Maka jika dikerjakan dia lebih daripada serakaat, harus dihubungkan dia dan diceraikan dia, iaitu dihubungkan serakaat yang akhir itu dengan barang yang dahulu daripadanya, atau diceraikan rakaat yang akhir daripada barang yang dahulu daripadanya, hingga jikalau sembahyang ia 10 rakaat dengan satu takbiratul ihram, dan serakaat yang akhir itu dengan takbiratul ihram, dinamakan dia bercerai jua, dan diceraikan dia itu afdal daripada berhubungan. Sebab itu mayang witir kena buat asingan. Hak satu tu kena buat asing. Itu maksud sini. Maknanya cerai, kita buat 11 rakaat, 10 takbiratul ihram, yang ke-11 mesti kita berhenti, kita buat lain. Makna kita takbir semula untuk rakaat yang satu tu. Itu yang kita katakan kena buat asingan. Yang satu rakaat tu yang akhir. Yang akhir. Elok yang akhir. Kalau buat 2 rumah sama satu tak apa.
Dia sebenarnya pun ikut di sini dia tak katalah haram. Cuma dia kata digalakkan kita buat 2+1, maknanya yang dalam konteks ibadat ini dia utamakan yang yang banyak diikuti yang akhir. Sikit-sikit kan. Itu dalam konteks ibadat kita. Dia tak sama macam kita buat ibadat lain, tawaf 7 terus, kali pusingan, wuduk 3 kali terus. Okey. Dia tak sama. Dalam konteks rakaat sembahyang ni kita ambil yang banyak diikuti yang last, satu rakaat. Baik. Dan waktunya antara ni mana ni? Dan waktunya antara sembahyang Isyak dan naik fajar. Tu dia panjang. Sebab tu istilah selepas kemudian Isyak tadi, kalau kita faham, dia boleh daripada Isyak sampai fajar sidik pagi esok subuh. Cuma dibimbangi kita takut-takut bila kita dah balik, kita tidur letih sebagainya tak jaga. Rugilah. Sebab tu kalau rajin kita buat terus lepas Isyak. Lepas Isyak buat terus. Isyak ni pun tengoklah kalau ceramah tu panjang, rasa berat juga nak buat. Perut lapang. Jadi dia kok mana pun dia kira buat lepas Isyak terus balik. Kalau macam ceramah habis awal waktu Isyak masuk, dia dah masa dia buat. Selalu lagu tu dah tengok orang kan, termasuk Tok Imam sendiri pun. Dia jadi gitu. Bila dah tempoh terlalu lama, dia rasa tak boleh. Maka jika dikerjakan dia dahulu daripada sembahyang Isyak dengan sengaja, jikalau sudah masuk Isyak sekalipun, tiada dibilangkan dia witir. Niat terlebih rajin buat sebelum Isyak. Buatlah sembahyang ke mana pun, dia tak kira witir. Dan tiada pula yang lainnya. Kira tak ada apa, kira tak tahu. Maknanya di sini kalau buat juga, pahala dapat tak dapat tu kerja Allah Ta'ala, kita tak tahu. Sebab tak tahu dia sembahyang apa. Sunat apa 3 rakaat. Dia hak witir 3 rakaat ni kena lepas Isyak sampai fajar. Tu yang dia katakan, kalau kita buat sebelum Isyak tak dikira. Tiada dibilangkan dia witir dan tiada pula yang lain. Boleh. Kalau kita sembahyang jamak, kata dah jamak takbir kan, Isyak dan maghrib. Kemudian kita nak teruskan perjalanan. Adakah perlu kita buat lepas dia habis sembahyang jamak tak Isyak tadi? Kita terus dia buat Boleh. Maknanya dia masih dalam waktu. Kalau dia pergi bukan Isyak, maknanya kita buat jamak takbir. Okey. Maksudnya gini. Kita solat jamak, buat jamak takdim. Maknanya Isyak dijamakkan pada waktu maghrib. Kemudian nikah rajin yang amat ni. Dia musafir tapi dia rajin. Dia rajin. Saya tak nak jumpa lagi, tapi bagilah tanya lagu ni kan. Dia nak sembahyang witir selepas tu. Yang tu dia boleh buat sebab dikira dah selesai Isyak. Walaupun bukan waktunya. Dia kategori yang tak boleh ni dalam keadaan tamam. Tamam maknanya solat yang sempurna. Tapi dalam musafir taklah disunatkan pula. Dia maknanya ikut keadaan. Musafir ni solat rawatib pun tak disunatkan. Kita buat fardu habis sebab kita musafir. Tapi baguslah nak buat rajin tu, kira hebatlah ya. Iman dia hebat. Ini iman yang maqam tinggi. Maqam tinggi. Baik. Okey. Baik. Dan jika tersalah, kalau tersalah atau jahil, nescaya jadi sunat mutlak jua dan sunat berjamaah pada witir bulan Ramadan. Baik, yang kes tadi Puan Rani tanya tadi, kalau dia buat tapi dia tak tahu, dia jenis mayang je, dia tak tahu apa, jahil, janji aku sembahyang sunat lepas maghrib, maka dikira sunat mutlak. Bagi orang jahil tadilah, dia buat 3 rakaat, dia tak tahu apa, dia buat je sembahyang. Orang jahil dikira sunat mutlak, yang cerdik tak dikira apa-apa. Faham ya? Sebab kejahilan dia. Nak buat macam mana? Dan sunat berjemaah pada witir bulan Ramadan. Baik, witir bulan puasa tu sunat kita berjemaah. Yang tadi kita cerita sunat tanpa jemaah ni. Rawatib dengan witir ni kira sunat tanpa jemaah. Cuma dalam bulan puasa je kata dia sunat berjemaah.
witir. Tu yang saya agak pelik, yang orang bakit pergi buat seorang-seorang tu pasal apa? Kan, perasan tak tuan-tuan? Kan lepas kita ni, dia terus tak mahu mayang witir, dia nak buat seorang-seorang. Kecuali lah kalau dia nak sambung lagi sembahyang tarawih. Itu boleh lah. Rugilah sebab dalam kitab digalakkan kita buat sunat berjamaah pada witir bulan Ramadan. Ikut je imam, gamaknya cepat balik ikut ataupun dia tak tahan ke moral. Bau moral dia datang nak mayang, dia tengok dah bau sedap. Takut terlepas kat budak-budak, dia kena nak cepat. Ada yang macam tu. Manusia kan? Baik. Ada nombor satu kecil situ tuan-tuan. Perasan tak lepas witir Ramadan ada nombor satu kecil kan? Kita tengok dia punya tengok sebelah kanan sekali ni, nombor satu atas ni. Huraiannya panjang, mari kita baca. Apa huraian di sini? Dia terus sambung sunat duha Kita hurai dulu sunat duha dalam halayan yang kanan sekali ni yang dalam ruangan tepi kanan tu. Qauluhu sunat duha. Sebelum kita cerita sunat duha, dia nak cerita dulu di sini apa dia. Kerana Nabi SAW, ni saya masuk yang kedua yang lepas rawatib tadi, witir. Sekarang ni kita masuk bab solat duha. Okey. Adalah ia sembahyang duha 8 rakaat, memberi salam ia daripada tiap-tiap 2 rakaat, dan sunat dia baca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, sampailah akhir ayat. Itu sunat kita baca dalam solat duha. Ya. Dan pada rakaat yang kedua, surah Wadduha. Wadduha wal laili idza saja. Itu yang bagus kita baca dalam solat duha. Ya. Kalau dan lah, tak dan kuliah qul Allah lah, biasalah tu kan. Kalau ingat, dia kategori paling lemah pun kuliah qul Allah. Kalau sangat apa kan? Ya. Baik. Ini dalam kitab Sabilul Muhtadin, kitab fiqh mazhab Syafi'i, yang ditulis oleh pengarangnya muallifuhu tu, pengarang dia. Yang kedua, keadaan kedua sunat isyraq. Kan pernah dengar kan? Baik. Dan bersalah-salahan ulama pada sunat isyraq. Adakah ia sembahyang duha atau lain daripadanya? Kata Syekh Muzjad di dalam Matan Ibad, 2 rakaat sunat isyraq itu lain daripada sembahyang duha. Dan seperti demikian itu kata Imam Ghazali dan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, nama kitab dan yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli di dalam Nihayatu, dan Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Ibab, bahawasanya sembahyang sunat isyraq itulah sembahyang duha dalam kitab Sabilul Muhtadin. Jadi ada perbezaan pendapat. Ada kata solat sunat isyraq itu duha. Ada kata solat sunat isyraq tu lain, duha lain. Isyraq ni kata dia bila matahari naik aja tak cukup segala, isyraq. Bila naik cukup segala ke atas, duha. Ni pandangan ulama berbeza. Okey, yang dikatakan duha tu lagu mana? Okay? Kadang-kadang kita tengok matahari habis kuliah subuh kan, matahari naik kan, belum cukup segala, kita sembahyang. Ada orang sembahyang, itu sunat isyraq. Tengah kitab dia menyebut. Ada kalau dia kata sama aja, isyraq duha sama. Cerita dia bila matahari naik, itulah masuk duha. Ini pandangan, tidak ada masalah Baik, kita lihat keterangan dalam yang ni, yang apa nama? Dalam kitab. Dan sunat duha maka sebanyak-banyaknya dan yang afdalnya 8 rakaat, makna 8 rakaat lah. 8 rakaat. Dan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jadi boleh buat 2, 4, 6 atau 8. Ya. So yang pencen-pencen boleh buat lah, yang kerja dia payah sikit. Dia kena nak curi waktu tu kan. Kalau macam waktu berjabat, dia ada waktu minum pagi tu, boleh buat sunat. Sebab jangan kita nak mengajar ibadat, kita melanggar amanah jam kita kerja tu tak boleh Kena faham betul-betul tu. Gaji kita dibayar ikut jam kerja tu, jangan kita curi. Jadi kalau waktu rehat ada minum pagi 15 minit, boleh buat. Jaga situ pula.
Kok faham lebih nanti nak buat sunat je. Jaga. Dan waktunya bila? Kemudian daripada naik matahari segala hingga gelincir matahari. Naik segala 8.30 lebih kurang, pukul 8 suku, 14 subuh awal kan. Sampai zuhur. Sampai masuk zuhur boleh buat. Maknanya kita lepas ni tuan-tuan, lagi tak masuk zuhur boleh buat lah. Saya pun tak buat lagi, tak sempat saya orang main buat rawatan tadi. Jadi lepas ni 11.30 balik saya buat lah. Jadi ada masa untuk kita buat sehinggalah masuk zuhur. Ya, ada masa. Dia cerita kalau ikut dalam kitab dia kata sehingga gelincir matahari. Gelincir tu kita dah masuk tu zuhur lah. Elok tu pukul 12 time makan tu jangan ada orang buat kan. Dah tengah hari kita sebut kan. Waktu tu ada. Kalau tak ada, ni ceritanya kalau kita tak sempat nak buat. Kalau alasan tu lain lah. Alasan tu biasalah. Sagilah. Alasan kan lama-lama habis waktu. Esok pula. Ya. Ada yang mengatakan bahawa masuk sunat Isyraq 12 minit selepas habis solat subuh. 12 minit selepas habis solat subuh. Iyalah waktu dia habis subuh ni bila matahari naik. Lepas tu selama 15 minit je. Lepas tu masuk. Ya betul. Saya hak mengaji lagu tu juga. Memang dalam kitab ni dia kata sama, tak apalah. Tu perbezaan pandangan. Cuma ada istilah isyraq, ada istilah duha. Ada yang kata sekali. Sebab kalau lihat definisi sini, kata dia duha itu selepas matahari segala. Jadi antara segala tu itulah isyraq. Sebab syaraqah ni dia terbit, maknanya muncul. Matahari itu memancar untuk isyraq. Jadi maknanya waktu tu sunat kita buat solat. Ini bagi yang memang tak kerja lah ya. Ataupun dia kerja tengok matahari, boleh buat lah. Tengok, buat. Tak ada masalah. Boleh buat. Ya. Saya terdengar satu ustaz jugalah. Dia cakap selagi kita belum buat solat duha, kita boleh buat solat sunat Isyraq. Jadi itu pandangan dia. Maknanya bila khilaf ulama ni, maknanya ulama berbeza pendapat. Mungkin waktu kejadian berlaku, mungkin para sahabat lihat Nabi buat, dulu kan tak ada jam. Mungkin Rasulullah buat waktu tu, dia buat waktu subuh yang awal, nampak macam awal sangat. Kan? Kadang-kadang mungkin Rasulullah buat tu, mungkin waktu subuh masuk lewat, dah habis Rasulullah buat, mungkin nampak cerah sangat. Jadi keadaan tu menyebabkan berbeza pendapat. Kita cuba lihat sampai habis ni, tengok apa-apa lagi yang disebut. Ya? Mudah-mudahan ada panduan. Dan 2 rakaat sunat isyraq pula, nombor 2 kita dah hurai tadi tu. Kalau sunat isyraq kita dah hurai, tengok kat sini. Dan sunat awabin. Jadi yang isyraq duha ni kita jelas ya, sebab kita dah baca terus tadi. Maknanya ni kalau kita nak buat je lah, tak ada masalah. Cuma rajin dengan malas je lah. Okay. Yang ketiganya solat sunat awabin. Yang tuan-tuan dah lihat Imam Yusuf Hamzah dah buat selalu tu dia biasa dia akan buat. Saya kadang buat dan tak buat. Baik. Sunat awabin 20 rakaat dan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Lega dengar hak sekurang-kurang rasa lega. Bila baca hak atas amboi. Rasa tak boleh dah. Pakai tak makan nasi ya. Bila dengar sekurang-kurangnya tu rasa lega 2 rakaat. Dia gitu ya. 2 rakaat dan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan waktunya antara maghrib dan isya. Baik. Dia kalau kita setengah orang dia buat kaedah begini. Ada kitab saya baca, kita lepas rakaat pertama tu qul Allah 6 kali. Rakaat kedua pun serupa juga. Qul Allah 6 kali sebab dia nak gantikan yang banyak rakaat tadi tu. Dibolehkan. Dan dalam solat sunat ni tuan-tuan bacalah surah apa pun. Dia hak tuan kitab tulis paling command qul ya qul Allah. Hak tu yang mudah ingat pun sunatnya pun. Kalau kita ingat surah lain, kita hafiz Quran, baca hak panjang sikit. Cik imam kita kan kena terus sikit tu, hari ni wal fajri, okeylah sikit kan. Tidak wadduha, dia kalau hafiz ni biarlah baca ayat Quran, sonok kita dengar, sembahyang pun sonok. Jadi kami sejak dia naik ni kami semua lagi kat belakang. Saya, Ustaz Yusuf semua Zaifah semua duduk belakang.
menyorok je kan. Imam muda dah ada, dia naik. Sedap subuh jadi kita sembahyang berseronok. Ini dia baca bersedap. Baik. Jadi kalau boleh hafal surah macam-macam, baca je lah ya. Tak ada masalah. Siapa nak buat usolli sunnata awabin raka'ataini lillahi ta'ala? Saya tulis kok siapa nak buat. Okey. Siapa rasa nak buat ni lafaz niat dia. Usolli sunnata awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Bila tak ada kuliah maghrib pun tuan-tuan buatlah. Nah. Dah kuliah maghrib dengar kuliah. Atau nak buat juga kita wirid pendek cukup, lepas tu buat solat sunat. Sempat. Belum biasanya saya buat tu dia dah bagi salam untuk mukadimah kuliah tu, kita dah habis. Qul Allah panjang mana sangat qul Allahnya. Pendek je pun kan. 4 ayat je. Dia baca ikut tertil biasalah. Nah, ni kalau siapa nak buat. Nah. Usolli sunata awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku mayang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nak baca surah apa bacalah ya. Rakaat pertama qul Allah ke, rakaat pertama qul ya ke, rakaat kedua qul Allah, itu yang biasa diajar dah untuk solat sunat. Buat aja tuan-tuan, sebab benda-benda sunat ni memang mula-mula payah macam saya cakap tadi, tapi lama kelamaan ia menjadi kebiasaan. Sebab tu tok guru kita kan, wali-wali Allah, dia orang cukup istiqamah. Ya, mayang. Kita ya payah nak istiqamah. Baik, sunat awabin, baik, selesai. Kemudian 2 rakaat sunat zawal. Habis awabin, zawal, yang ni saya kurang maklumat setelah nak cerita. Kita dengar, saya pun tak dengar ni. Zawal. Ada juga istilah sembahyang zawal. Nanti saya akan cuba rujuk kitab lain. Kalau ada saya akan terang minggu depan. Dan 2 rakaat sunat tahiyyatul masjid. Ni biasalah noh. Ni yang kita buat secara individu. Tapi yang ni matlubnya, masuk masjid je sunat kita buat tahiyat masjid. Terutama kalau masjid yang baru kita lawati. Ni nak pergi ni kan, nak pergi Kelantan Terengganu kan. Terengganu Kelantan dua-dua. Terengganu saja. Tak kisahlah. Maknanya tuan-tuan akan pergi ziarah di masjid. Jadi bila sampai tu jangan lupa jangan nak buat ni terus buat solat sunat tahiyat masjid, lepas tu nak buat jamak buatlah. Ihtiram masjid ni, tahiyat ni kita menghormati masjid tu. Banyak pahala. Dan jangan lupa derma kat tabung masjid tu. Okey. Kita bincang sekejap alang-alang dah sebut Kelantan Terengganu ni. Tuan-tuan balik hari Selasa ke hari Senin? Kalau rasa penat, kita cancel Selasa tu, kita postpone minggu depan. Kok rasa penat, saya ke Johor 21 tu, 22 baru balik. Saya satu Ahad je lah. Nah, kita hold minggu depan lah. Naik bas memang penat, cerita dah sungguh. Saya pergi Kelantan baru ni pun saja galak naik bas. Seumur hidup berpuluh tahun tak naik bas. Naik perdana. Sedap cushion bawah sedap, tapi tidur tak lena. Sampai kau sudah tidur tak lena, geruk ke tayar, betul-betul bawah tayar, atas tayar. Sabar je lah. Tak lena sampai kau sudah. So minggu depan kita tangguh Ustaz Kita tangguh ya. Rehatlah tuan-tuan, rehat. Ambil tenaga. Kalau main duk menguap buat apa? Tahu dah kau naik bas balik malam memang tidur tak lena. Lepas tu kira kelas kan, subuh pagi tu tak tahu apa orang boleh main. Had murid sini ni tak tahu. Baik. Dan 2 rakaat sunat wudu. Usolli sunatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Lepas ambil wudu, kalau ada masa buat sunat wudu, ya.
tidak ada masalah. Lafaz dia ingat ya, usolli sunnatul wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Ada masa buat? Ya. Tengok masa. Tengok masa maknanya gini. Kalau kita nak buat solat wuduk tu, buat solat sunat wuduk, lepas tu buat tahiyat masjid. Nah, sebab wuduk itu berlaku bila dah berwuduk terus solat sunat untuk wuduk tadi, kemudian kita buat tahiyat masjid, lepas tu buat qabliyah kalau ada masalah. Tengok timing. Maka kalau boleh kan kita mainlah 15 minit awal. Kan ambil sembahyang apa semua kan. Masuk solat sunat wuduk rakaat, lepas tu solat tahiyat masjid, wirid sikit tunggu azan, qabliyah. Lepas tu seterusnya. Barulah iman kita bila duk cas bateri macam ni, iman kan kuatlah, bateri cas hari-hari, cas benda baik macam ni kan. Ni datang fardu sahaja, payah. Ya. Saya ada kawan saya cakap, dia kata, kalau dah buat sembahyang sunat wuduk, lepas tu kita buat sembahyang tahiyat masjid, tapi bila sembahyang wuduk, kita dah duduk. Tapi biasanya, kalau kita buat tahiyat masjid, kita tak akan duduk dulu. Jadi macam mana cara? Macam mana tak faham? Maknanya kita sembahyang tahiyat, kita sembahyang wuduk, kita akan angkat takbir, mereka kita akan duduk, kita akan duduk kan, duduk semua. Kemudian kita akan bangun balik, kita buat sembahyang tahiyat masjid. Selalunya biasanya kata orang, kalau isunya duduk ni. Dia gini lah. Saya melihat dia pandangan ulama ni dia berbeza. Banyak bab fiqh ni khilaf, cukup banyak. Pemahaman saya, setakat saya faham, sunat wuduk ni saya jarang buat dalam masjid, saya buat di luar. Di koridor, dalam dewan, baru buat solat sunat tahiyat masjid. Itu yang setakat saya faham lah. Mungkin ada pemahaman lain yang Ustaz Saleh ajar, mungkin kaedahnya lain. Maknanya dia sudut tahiyat masjid memang dia kena kaedah gitu, tahiyat masjid masuk bila dah ni tak boleh ni, tapi dia cerita sunat ya. Mungkin pandangan tu berbeza. Saya yang saya faham, saya tak akan masuk dalam dewan sembahyang. Saya buat kat luar dulu, koridor ya kan banyak ni. Masuk dalam sembahyang baru saya buat solat sunat tahiyat masjid. Terpulang, ini sunatnya tu pun tak buat pun saja, itu tanya tu, buat ke? Kadang-kadang tak buat sangat pun kita. itulah saya buat macam ni Ustaz. Sebab kita orang perempuan, kadang nak masuk dalam masjid, saya tinggal di luar. Yalah. Duduk dalam tempat yang ada petak, ada gitu. Saya sembahyang berdiri je. Maknanya saya takkan duduk. Maknanya saya sembahyang Hai, ni ajaran mana pula mayam diri saja ni? itulah yang saya selalu lakukan. Bila kawan saya dah tegur lagi kawan saya. Dia mayam diri saja ni mayam mayatnya. Yang saya tahu lah kan. Mayam mayat memang diri saja, tak ada rokok. Tak dia rokok, tapi dia rokok sikit, betul rokok. Tapi dia tak. Kita janganlah, dia gini lah. Dalam ibadat sunat ni jangan memberatkan. La yukallifullah. Baik. Semayang, ikut turutan semayang je lah. Gamak kata kita ragu-ragu, kita buat tahiyat masjid, lepas tu buatlah sunat wuduk. Apa masalahnya? Ni, senang faham. Umi, kalau rasa kita kata pening sangat, takut sangat kan, takut tak boleh tahiyat masjid ni, kena buat tahiyat masjid dulu. Buat tahiyat masjid dulu, habis buat solat wuduk. Solat sunat ni, asalkan kita buat sepenuh niat yang penting untuk buat benda tu. Cuma waktu-waktu yang tak boleh tadi, kalau langgar waktu, macam buat witir antara maghrib isyak, memang tak boleh lah. Faham tak? Kalau rasa kita pening, jangan buat langsung, buat tahiyat masjid je senang. Tengok. Ataupun wuduk kat rumah, sunat wuduk kat rumah, datang masjid, tahiyat masjid. Jangan kita duk teka bab-bab sunat ni jenuh. Cuma nak mayang diri tu tak sah nah, mayang mayat je boleh. Berat tu, berat. Gabung boleh, yes. Sunat yang boleh digabungkan boleh. Ada.
InsyaAllah Ni tuan-tuan belum habis lagi ni, sabarlah. Tuan-tuan tanya hak baris ke berapa nak habis minggu depan ni. Hambat lagi. Sabar. Bagus dia murid advance ni bagus. Dia cerdik lebih. Dia tanya tu. Bab belum masuk tanya dah. Baik. Okey. Dan 2 rakaat sunat musafir. Ya, 2 rakaat sunat musafir. Jadi nak musafir, nak pergi Mekah ke mana-mana kan, kita solat sunat di rumah 2 rakaat, boleh. Dan 2 rakaat sunat qudum, tawaf qudum. Dan 2 rakaat sunat taubat. Banyak ya. Dan 2 rakaat sunat berkahwin. Ini jarang orang buat ni. Lah ni nampak dah orang masyarakat kita buat. Lepas akad nikah apa semua kan, hajak bini tu sembahyang. Sunat berkahwin. Dan 2 rakaat sunat perhentian. Dia gini, ni saya cerita lah sebab saya ada pengalaman. Saya dengan guru saya, Dr. Ahmad Turos Raslan, orang Turki ya. Jadi satu hari itu kami perjalanan di UAE daripada PJ sampai ke Sabak Benam, Sungai Besar sana, sepadan Perak, untuk program dakwah. Jadi setiap kali perjalanan kami singgahlah nak kencing apa semua kan. Jadi kita muda-muda ni tuan-tuan, singgah kencing betul-betul. Lepas tu dia rehat kata, dia ni tak, guru kami ni, dia berhenti, mayang. Tak mana tempat berhenti, kan ada wakaf tempat berhenti apa kan. Dia ada sejadah apa semua. Jadi kita tanyalah, ni dia kata solat sunat perhentian, mana tempat berhenti dia semayang. Rupanya ada. Niat tak tahu Arab saya tak tanya dia pula. Mungkin niatlah hati lah kot, takkan sorry sunat perhentian, tak boleh. Jangan cakap Melayu. Kan tuan-tuan tukar pula sorry sunat ar apa, tak boleh. Tak tahu sebut Arab, niat Melayu solat ketika berhenti mana-mana stesen solat. Macam kita pergi naik highway kan ada RR kan kita berhenti makan apa semua. Kalau bukan time semayang, ada saya jumpa setengah orang yang alim-alim, dia berhenti semayang tu. Rupanya dia semayang perhentian, di setiap berhenti dia semayang. Lafaz niat mungkin kena rujuk kitab balik untuk perkataan perhentian yang betul-betul term Arabic. Kita nak kata kalau term Arab, wakaf lah, perhentian tu wakaf, ya, waqfun, henti. Cuma kalau kita nak kata usali sultan waqfi, wakaf, mungkin dia maksudnya berbeza. Wakaf berhenti pun dia. Wakaf gym kan, ya kata, wakaf juga itu. Wakaf tempat orang rehat-rehat pun wakaf juga. Jadi mungkin ada istilah dalam kitab lain, kita kena rujuk balik. Sebab jarang dibuat oleh orang, hanya orang yang arif saja dibuat. Baik. Isyraq fajar, Isyraq. Ya, solat sebelum subuh lah tu. Solat sebelum subuh lah. Okey, sunat, saya nak habiskan ni. Sunat ihram dan 2 rakaat sunat tawaf, yang pergi haji baru ni daripada diajak dan 2 rakaat sunat istikharah, dan lafaz niatnya. Dia ajar yang penting-penting, dia ajar lafaz niat. Yang tak apa penting tu dia tak ajar. Jadi di sini sunat istikharah dia ajar. Usolli sunatul istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Allahu Akbar, maka dibacanya surah kemudian daripada Fatihah 2 rakaat. Pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan pada yang kedua itu Fatihah. Pada yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Dan sunat dibaca akan doanya seperti yang tersebut di dalam kitab-kitab yang besar. Kan ada doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratika, kan panjang doa, siapa dah lupa, dulu aja yang buat, bila dah dapat semua apa kita nak buat tu dah tak buat dah solat sunat. Istikharah kan dia antara pilihan kan. Nak pilih meniaga, macam saya nak berhenti kuis lah, nak mencuri dalam bidang perawatan, bukan senang kita nak berhenti kerja dah.
ada jawatan dah tetap, maka istikharah tu perlu petunjuk Tuhan. Supaya bila kita berhenti, kita buat ni ada keberkatan. So bila saya buat dah setahun dan dah masuk tahun kedua, alhamdulillah perjalanan tu Allah berkati. Mana dah tak buat dah istikharah, dah buat dah itu. Tu yang saya tak buat tu. Jadi maknanya kita buat bila ada sesuatu benda yang menjadi teradut kita. Mana berada di antara dua persimpangan, kita nak milih yang mana ni. Maka kita buat solat sunat supaya Allah bagi petunjuk. Okey. Tu yang diajar di sini ya. Dan 2 rakaat sembahyang hajat, maka lafaz niatnya usolli sunnatul hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, maka dibaca ayatnya pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, dan kemudian daripada salam dibaca. Lepas salam sunat kita baca alhamdulillah, ni doa biasa ya. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah ya rabbana sampai habis tu. Kemudian dia baca selawat apa semua, dia macam doa biasalah ya, doa biasa. Cuma penambahan di situ kalau kita lihat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sembahyang hajat sebenarnya digalakkan kita buat secara tanpa jemaah. Kita belum masuk jemaah lagi ya. Ini bab mesti bab ni. Cuma kita buat ramai tu nak didik ya. Mudah-mudahan bila ramai doa tu Allah lebih makbul. Cuma elok tuan-tuan buat seorang-seorang lah hajat ni. Buat seorang-seorang. Ya, ada masa buat seorang-seorang. Senang kita fokus hajat. Sebab kadang-kadang bila ramai, makmum ikut je. Kadang-kadang imam tak umum, main buat je. Makmum sebelah tanya, Ustaz, mayang hajat kat siapa punya? Entahlah, mayang je lah. Kadang-kadang berlaku sebab imam tak umum, kan? Kadang kita mayang hajat untuk seorang jemaah kita, tak sakit apa, tak pun satu masalah juga. Tak ada fokus. Ceret-beret ke, demam kepialu ke, denggi ke, sakit kronik ke. So nak elok ada nama isteri perempuan ni sedang terlantar sakit leukemia contohnya. Baru kena niat tu. So jemaah yang dengar dia boleh semayang, bantu, niat bantu. Itu penting kita solat jemaah secara berjemaah ya. Tapi yang asal hukum asal dia ni dalam kategori semayang tanpa jamaah. Ya. Boleh banyak hajat boleh. Cuma afdal satu hajat satu sembahyang. Lagi bagus. Supaya pahala bacaan semua tadi dia terkumpul dalam hajat yang satu itu. Kadang-kadang bila dah ramai-ramai tu yang kadang Ustaz Zafar selalu pesankan, boleh hajat lain sebab dah ramai-ramai ikutlah. Makmum yang sembahyang dia ikut sekali, kadang dia hajat lain. Dia tak hajat kepada orang yang berhajat tu, dia hajat diri dia sendiri je. Terpulanglah. Ada juga macam tu. Ambil peluang kan, peluang jemaah, dia doa kat dia seorang je. Cuma dalam kategori salat hajat ni dia pelbagai pandangan ya. Baik itu kalau kita lihat ada yang dipanjangkan sujud yang terakhir itu. Tuan-tuan yang terakhir itu orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali. Selawat 10 kali. Tu je pun. Jangan duk cakap Melayu, ya Allah Tuhanku kau berikanlah jahanam sembahyang kita. Duk doa Melayu pula. Itu yang disyaratkan. Tu setengah-setengah imam Cik Ustaz Yusuf yang seorang lagi tu dia tak nak, dia terus bangun, lepas tu nak doa panjang-panjang. Ataupun kita sujud balik lepas habis salam, berdoa waktu sujud tadi. Nak cakap Melayu cakap lah. Dah habis sembahyang dah. Nah, yang penting niat solat hajat tadi tu. Ya, niat kita nak sembahyang tu memang untuk orang ni, hajat dia apa. Itu yang paling penting. Jadi elok kita buat seorang ke apa tau, kita boleh estimate time kita nak sembahyang macam mana, nak panjang ke nak pendek kan. Bila ikut imam kita terpaksa ikut imam kan. Ada orang nak baca panjang, tiba-tiba imam dah bangun, tak sempat habis bacaan dia pun ikut bangun. Biasa kalau yang sujud terakhir tu dalam 5 minit, 2 minit, 3 minit tu untuk kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Itu bagus kebaikan secara umum. Baik. Ni panjang lagi ni ya. Jadi kita berhenti di sini no? Kita berhenti pada sembahyang hajat. Nanti kita akan ajar pula sembahyang sunat tahajud, sunat tasbih. Ni kita tengok detail dalam ni. Macam-macam ada ni. Kita berhenti habis pada yang dibaca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sampai situ. Saya tanda sini ya, aku lupa. Lepas tu kita akan sambung 2 minggu lagi, minggu depan tak ada, minggu lagi sekali, dan sembahyang tahajud. Okey, dan sembahyang tahajud.
Jadi setakat yang kita dah belajar ni tuan-tuan, banyak dah sembahyang sunat ni cuma buat tak buat je lepas ni ya. Rajin buat, malas tak payah buat. Cuma kita galakkan dalam kita nak cari saham akhirat ni, banyak-banyakkanlah solat sunat. Mudah-mudahan ada pahalanya di situ sebagai bekalan kita di hari akhirat nanti. Nak harap sembahyang fardu kita pun kadang tunggang langgang. Jadi kita harapkan sembahyang sunat ni dapat cover lah sikit ya, kita punya sembahyang fardu. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak baik itu datang daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.